Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini aku nak cerita tentang pertukaran nama-nama antarabangsa. Baru-baru ni kita tengok India dah tukar nama dia kepada Barat. Dan kemudian sebelum India kita perasan Turki pun dah tukar nama mereka kepada Turkiye. Dan sebelum Turki kita perasan juga Swaziland dah tukar nama kepada Eswatini. Diorang menukar nama ni, diorang tukar nama ni sebab diorang nak jadikan nama diorang di peringkat antarabangsa tu dikenali sebagaimana nama yang ada dalam sejarah diorang dan nama yang memang orang diorang sebut. Contohnya Turkiye. Orang-orang Turki memang panggil negara diorang Turkiye sejak dulu lagi. Dan juga India, orang Barat adalah nama lama India, Eswatini adalah nama lama Swaziland. Jadi diorang nak menghadapankan nama lama diorang dalam sejarah. Jadi persoalannya, adakah perlu kita panggil nama negara diorang sebagaimana diorang nak kita panggil nama diorang? Saya kira benda ni tak perlu. Kita orang Melayu, kita dah ada sejarah dengan negara-negara ni dan kita memanggil nama negara-negara ni bersama dengan sejarah yang kita tahu dengan diorang. Kita ada nilai sejarah dengan nama yang kita sebut tentang nama negara tu. Tak faham? Kalau tak faham, saya bagi contoh. Contohnya, negara Jepun. Kita ada sejarah dengan negara Jepun. Jadi kita panggil diorang Jepun. Sepanjang sejarah kita, kita panggil dia Jepun. Diorang panggil nama negara diorang Nippon. Dan dalam antarabangsa memanggil Japan. Tapi kita tak ikut antarabangsa dan kita tak ikut orang lokal diorang. Kita panggil Jepun. Sebab sejarah kita, nilai sejarah kita dengan Jepun, memanggil diorang Jepun. Macam tu. Sama juga dengan Netherlands. Netherlands kita panggil Belanda. Sebab nilai sejarah kita dengan Belanda, kita panggil dia Belanda. Kita tak pernah panggil dia Netherlands. Kita dengan Portugis, kita panggil Portugis. Kita tak panggil Portugal. Sama juga dengan negara-negara lain. Seperti Kemboja. Kita panggil Kemboja. Orang lain panggil Cambodia. Kita ada nilai sejarah untuk nama tempat tu yang kita panggil nama tempat tu. Jadi kita kena kekalkan panggilan kita pada negara tu atas respect pada sejarah, nilai sejarah yang kita bermain dengan mereka. Jadi kita kena remain lah, kena sentiasa remain lah dengan apa yang kita panggil. Especially, terutamanya pada negara-negara yang memang kita ada sejarah dengan diorang. Contohnya India. Negara India kita ada sejarah dengan diorang lama. Nusantara dengan India itu antara lakan dagang yang rapat. Jadi kita memanggil mereka zaman dulu pun memanggil mereka Punjab dan India dan Hindu. Kita tak panggil mereka dengan nama-nama lain. Jadi panggillah nama dengan nama yang kita panggil. Sekarang kita panggil diorang India, diorang tukar nama Barat, kita panggil India. Tak ada masalah pun. Dia tak ada isu. Sama juga macam Turki. Orang-orang Melayu dengan Turki itu sangat akrab. Secara sejarahnya. Sampaikan kita tahu ada Turki Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah. Sejak zaman dulu kita panggil Turki Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah. Kan? Kita tak pernah panggil dia orang Turkiye Uthmaniyah. Turkiye. Tak pernah. Kan? Jadi kita panggil dia orang Turki Uthmaniyah kerana kita menghargai jalinan sejarah yang kita dah lalui bersama. Begitulah saya rasa pandangan saya, kita kekalkan nama apa yang kita panggil pada mereka. Sebagaimana kita kekalkan juga nama yang kita panggil pada negara-negara Jepun, seperti Jepun, Portugis, Belanda. Malah kalau kita tengok Indonesia, dia orang ada lagi banyak nama untuk negara-negara ni. Seperti Jepun, kita panggil Jepun, dia orang panggil Jepang. Maksudnya dia orang ada nama yang selain daripada nama antarabangsa yang orang-orang lokal, yang orang-orang tempatan akan guna nama tu. Dan saya rasa itu benda yang bagus. Sebab itu menunjukkan bahawa kita ada nilai sejarah dengan nama-nama tempat ni. Nama-nama negara ni yang perlu kita jaga, yang perlu kita hargai. Maka kita kekalkan nama yang kita dah beri. Kecuali seperti negara seperti Swaziland yang saya sebut tadi. Bila tukar nama jadi Eswatini, saya tak nampak dekat mana kita punya nilai dengan diorang. Sejarah kita tak banyak menyentuh Swaziland. Penukaran nama Swaziland kepada Eswatini tu tak memberi apa-apa nilai apa-apalah. Tak memberi nilai apa-apa dalam bidang sejarahnya. Jadi kalau kita nak sebut Eswatini pun saya rasa tak ada masalah. Tapi untuk negara-negara yang sebelum ini memang ada sejarah dengan kita, yang ada rentetan dengan kita, dan kita ada nama khas untuk mereka, kita gunakan nama khas tu untuk diorang.
Sebagaimana juga adanya negara-negara yang kita direct translate, yang kita direct translate kepada bahasa Melayu, saya rasa pun tak ada masalah. Contohnya Amerika Syarikat. Mana ada negara lain panggil Amerika Syarikat? Ada pun Indonesia, Brunei, rantau kita je lah. Sama juga dengan UAE. Mana ada negara lain panggil UAE macam kita. Emiriah Arab Bersatu. Emiriah Arab Bersatu. Jadi ini kita kekalkan. Sebab kita direct translate dengan dia orang. Tak ada masalah. Bagi saya, kita kena kekalkan. Seperti mana Singapura pun kita kekal Singapura. Kita panggil mereka Singapura sebab ada nilai sejarah yang kita nak hargai dekat situ. Jadi kita panggillah mereka dengan nama-nama ni. Boleh kata 50% of rakyat Malaysia masih lagi memanggil Thailand sebagai Siam. Dan bila kita menyebut Siam, kita akan ingat Thailand. Itu antara sebab yang saya katakan kita menghargai nilai sejarah yang ada pada negara tu. Dengan kita, hubungan nilai sejarah negara tu dengan kita. Kita jaga. Itu yang terbaik lah saya rasa. Jadi kita tak perlu tukar dalam penulisan kita, dalam percakapan kita, nama-nama negara ni kepada nama-nama international. Sebab kita orang tempatan, kita panggil saja dengan nama tempatan yang orang tempatan tahu namanya. Macam tu. Apapun, kalau pandangan saya ni tak disetujui, boleh tulis di ruangan komen. Saya kira benda ni boleh diperluaskan perbincangan, insyaAllah. Okay?